solat Aidilfitri dan Aidiladha. Asalnya tak ada masjid, tetapi dibina masjid zaman Khalifah Osmaniyah supaya memperingati tempat yang pernah dijadikan sebahagian daripada tempat ibadah umat Islam. Kerana sunnah kepada umat Islam mendirikan solat sunat istisqa, solat gerhana, solat Aidiladha, solat Aidilfitri di tanah lapang. Sebab itu ketika mana ada peristiwa tersebut, peristiwa gerhana, peristiwa istisqa, solat Aidilfitri, Aidiladha, Nabi tak solat dalam masjid, tapi Nabi bawa umat Islam dekat tapak ini, solat di tanah lapang, sunnah. Lepas tu kalau dekat Malaysia kadang-kadang kita akan jumpa contoh negeri Perlis kan, orang suka untuk solat di tanah lapang kalau majlis Aidilfitri, Aidiladha, kerana mereka betul-betul nak ikut yang dianjurkan Nabi SAW. Tapi salah tak kalau kita nak solat dalam masjid? Tak salah. Terpulang kepada kesesuaian. Cuma nak ceritakan pada waktu itu Nabi SAW solat istisqa dalam keadaan Nabi bawa payung. Kerana Nabi yakin lepas Nabi solat hujan akan turun. Dan bila Nabi solat pada ketika itu para jemaah sekalian, awan ini seolah-olah menjadi payung kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu namanya Masjid Al-Ghamamah, dipayungi dengan awan. Dan ternyata lepas Nabi solat hujan. Kemudian masjid depan kita ini namanya Masjid Abu Bakar. Sebelah sana Masjid Ali. Belakang kita ni ada Masjid Umar. Jadi para jemaah sekalian, kenapa ada Masjid Abu Bakar, kenapa ada Masjid Ali, kenapa ada Masjid Umar? Kerana saya dah tunjuk dalam video tadi kan, saya ada buat video ringkas. Sebab saya tak mampu nak bagi ceramah kepada para jemaah dalam raudah. Kalau kita buat di luar raudah pun, jemaah tak ada gambaran. Jadi saya putuskan saya buat video supaya para jemaah nampak situasi dalam raudah. Dekat dalam video tu saya dah tunjuk dah tiang Aisyah, tiang Sarir, tiang Wufud, tiang Haris kan. Ada satu tiang namanya tiang Wufud, waw, fa, waw, dal, ataupun tiang tetamu, tiang delegasi. Kenapa dipanggil dengan nama tiang delegasi? Kerana di situlah, di tapak itulah, di tiang itulah Rasulullah akan jumpa dengan delegasi pembesar-pembesar negara luar yang datang nak bertemu dan juga nak mendengar dakwah Nabi SAW. Kita kena ingat sebelum Rasulullah berkuasa di Madinah, dah ada empire lain yang berkuasa sebelum Rasulullah. Kalau kita tengok Rasulullah terpaksa, sahabat-sahabat yang lain dia terpaksa berhijrah ke mana? Negara mana? Dia terpaksa berhijrah Ethiopia. Negara Ethiopia dia sudah ada pembesar Najasyi. Jadi para jemaah sekalian, begitu juga dengan negara lain, empire daripada kerajaan Mesir. Sebelum Rasulullah dah wujud dah. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Fathimiyah, dah wujud Mesir. Jadi sebab itu Rasulullah menerima tamu delegasi luar. Tetapi Rasulullah tak boleh nak kop semua. Tak boleh Rasulullah nak layan semua orang. Maka Rasulullah agih-agihkan. Bila dia agih-agihkan, tidaklah semuanya dapat dibuat usaha dakwah itu dalam Masjid Nabawi. Maka terpaksa dibawa keluar. Maka pusat ini, masjid ini, ketiga-tiga masjid ini dia menjadi markas dakwah. Menjadi pusat tarbiyah. Dia menjadi lokasi untuk para jemaah ataupun para delegasi luar menerima dakwah daripada sahabat-sahabat tertentu yang dah ditugaskan oleh Nabi SAW. Yang paling senior dah tentu Abu Bakar As-Siddiq. Paling senior. Sebab itu dia punya masjid sangat hampir dengan Masjid Nabawi ataupun tapak dakwahnya sangat hampir. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, menantu Nabi SAW. Sudah tentu dia duduk berhampiran dengan Nabi SAW. Kemudian di belakang sana kita tak nampak, tapi nanti kalau jemaah nak berjalan ke apa, para jemaah boleh tengok ada satu masjid, Masjid Umar. Itu pun sebahagian daripada yang paling dekat. Yang paling jauh Hauzah Muawiyah. Muawiyah ni yang dah terkemudian masuk Islam kan. Dia terkemudian masuk Islam, tetapi alhamdulillah
Muawiyah pernah menjadi salah seorang daripada khalifah. Dia paling jauh, orang yang paling miskin, sahabat yang paling miskin dan paling jauh hauzah ni. Satu hari Muawiyah ni, pada jemaah sekalian, diminta untuk terima satu delegasi luar. Satu orang raja dibawa balik ke rumah dia atau hauzah. Maka bila dibawa balik delegasi ni, orang tu raja naik atas kuda pada jemaah sekalian. Muawiyah ni miskin, dia sampai tahap tak ada slipper. Tak ada slipper langsung. Miskin. Rumah dia jauh, bayangkan dia terpaksa jalan kaki. Maka diminta apa dengan raja tadi tu? Wahai raja, kau dah duduk atas kuda dah. Boleh tak aku nak pinjam slipper kau ni tadi? Raja tu kata apa? Tak layak untuk aku nak bagi kepada engkau slipper yang hanya dipakai oleh seorang raja. Masa tu masih ego lah, masih sombong. Belum terima dakwah lagi. Belum syahadah lagi. Tapi Nabi pesan dekat Muawiyah, bila kamu nak dakwah kepada orang-orang begitu, buat 3 perkara. Yang pertama, bagi mereka makan atau ilmu ta'am. Yang kedua, ajar mereka tentang agama. Yang ketiga, tunjukkan akhlak yang baik. Maka Muawiyah sabar. Muawiyah tak kecil hati. Muawiyah tetap bawa balik. Kalau kita orang lain macam tu, kita dah halau orang kan? Tapi Muawiyah tetap bawa balik. Bagi makan, ajar mereka asas-asas agama, ajar mengenai kefarduan solat, kewajipan zakat dan sebagainya. Kemudian tunjuk akhlak yang baik sebagai seorang Muslim. Akhirnya raja tadi masuk Islam. Pulanglah dia ke negara asal. Satu hari, Muawiyah daripada seorang sahabat yang sangat miskin, tiba-tiba terpilih menjadi seorang khalifah. Dapat jadi khalifah, perkara pertama yang Muawiyah buat ialah apa? Dia panggil raja tadi datang menghadap. Dia panggil raja tadi datang menghadap. Soalan pertama dia kepada raja tadi, di mana slipper kamu yang dulu? Nak tunjuk kepada kita apa para jemaah sekalian? Nak tunjuk dunia ni dia berputar kan? Ada masa kita di atas, ada masa kita berada di bawah. Hari ni orang yang tolong bawa kita tu tadi, orang tu dah jadi pembesar. Kita di bawah kekuasaan dia. Maka nak tunjukkan jangan sombong. Jangan bongkar. Jangan biarkan harta itu menenggelamkan sifat keprimanusiaan kita. Itu salah satu pengajaran lah si kisah. Dan para jemaah sekalian, bila Nabi SAW arahkan sahabat untuk mendirikan hauzah ini, maka pusat dakwah ini dikekalkan. Sampailah mereka terputus nyawa dari badan. Sebab itu, kita masih dapat lihat lagi berdirinya masjid-masjid ini. Cuma tidak digunakan. Kerana dah ada masjid Nabawi. Dan datarannya dah diperluaskan sampai sini lah. Sebab itu Masjid Nabawi, masjid-masjid ini tidak lagi digunakan secara besar-besaran lah. Sekadar didirikan semula oleh kerajaan Turki Osmaniyah supaya jadi tempat kita ingat dan cucu cicit kita dapat lihat lagi kesan-kesan sejarah. Kerana kita tahu ada banyak sangat kesan-kesan sejarah di Madinah ini yang tak terjaga. Tetapi yang terpelihara ini alhamdulillah kita nampak. Salah satu yang paling saya sedih sekali ialah Sakifah Bani Sa'idah. Saya cadang nak bawa jemaah ke sana tapi rupanya dah diratakan. Kita dah tak nampak dah tempat tu. Dah diratakan hari ni. Cuma saya tak pasti kenapa. Adakah nak dibangun dengan tempat yang lebih cantik ataupun memang nak dibuat dataran. Kerana kita berdiri ni setentang dengan kita ni memang Sakifah, tapak dia. Dan sekarang ni semua dah jadi dataran. Tinggal Sakifah tu sahaja. Dan sekarang dia dah ratakan juga. Mungkin nak dijadikan dataran juga. Jadi para jemaah sekalian, agak sedikit sedih lah. Tapi kita tengoklah perkembangannya untuk beberapa tahun ni. Kalau dia dirikan balik sebagai tempat memperingati, alhamdulillah. Dan satu lagi perkara saya nak tunjuk pada jemaah sekalian. Kalau para jemaah nak ke Masjid Quba dengan kita ni dekat. Kita nampak depan kita bukit warna merah-merah tadi. Yang para jemaah ambil gambar tadi tu kan. Itu bukit Uhud. Uhud di depan kita. Quba di belakang kita. Kita berada di tengah-tengah. Kita ni berada di center. Di antara Uhud dan juga Quba. Jadi ada jemaah kita yang rajin di jalan kaki pergi Quba.
kita ada program naik bas lah kan, sebab Nabi sebut pada kita man tatahara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi rak'atain fa kana lahu ka ajril umrah. Barang siapa yang bersihkan dirinya dari rumah penginapannya, dia ambil wuduk dari rumah penginapannya, dia datang Masjid Quba, dia solat di dalamnya 2 rakaat, maka baginya pahala 1 kali umrah. 1 kali umrah. Tak payah niat ihram di Mekah, tak payah pakai ihram, tak payah pergi Mekah, tak payah tawaf, tak payah sa'i, tak payah tahallul. Mandi dekat hotel, ambil wuduk daripada hotel, jalan kaki atau naik teksi atau naik bas pergi Kuba, solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, dapat pahala 1 kali umrah. Ya, ini fadilat yang sangat besar dijanjikan Nabi SAW daripada hadis yang sahih. Jadi sebab tu ramai orang berlumba-lumba pergi Masjid Quba. Dan kita akan nampak nanti kita punya program hari Sabtu. Masjid Quba iaitu hari sunnah Nabi pergi Quba hari Sabtu. Tetapi para jemaah ada option kedua. Ada jemaah dia suka jalan kaki. Jadi cara nak berjalan kaki ialah para jemaah boleh ikut lorong di depan kita ni, straight je. Terus saja. Ada laluan pejalan kaki ke Masjid Quba. Lebih kurang 3 km lebih lah. 3 km lebih. Dan di lorong-lorong itu juga sekarang ni kalau malam-malam ada kafe-kafe. Contoh para jemaah lepas solat Isyak nak ambil masa nak minum-minum kopi ke apa, bolehlah healing dekat situ. Dekat kawasan kita panggil kawasan healing lah sekarang kan, bahasa orang sekarang kawasan healing lah. Siapa rajin nak berjalan ke Kuba, boleh jalan kaki straight saja, tak payah kona-kona. Jalan ni memang lurus, tegak. Memang dibuat jalan pejalan kaki menuju ke Kuba. Jalan yang khusus dibuat. Daripada hotel kita datang ke sini, lencung naik tegak ke atas. Paling dekat pada jemaah. Tapi kalau tak larat, naiklah teksi. Kan? Bayarlah 25 rial, 30 rial, pergi 30 rial, balik. Boleh kongsi-kongsi, tak ada masalah. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita bergambar sekejap dengan Masjid Qamamah dan kemudian kita boleh patah semula ke sana dan kita pergi ke depan pemakaman Baqi sebelum masuk waktu maghrib. InsyaAllah. Sebab ada jemaah nak tengok dia tutup payung kan.